tuan-tuan, saya ada buat perkajian tentang strategi perang orang Melayu. Dia ada masa dia akan gunakan, dia ada masa, ada peringkat perang, dia akan gunakan senjata perempuan dulu, senjata betina dulu. Dia akan gunakan meriam dulu. Kemudian baru dia ada peringkat dia guna lela. Lepas tu barulah bila ke hadapan lagi baru dia guna senjata jantan. Senjata jantan ni senjata perang jarak dekat seperti keris, pedang dan sebagainya. Sebab itulah nama dia diambil daripada nama perempuan yang dihormati. Dalam hikayat-hikayat Melayu, dalam tradisi orang-orang Melayu, nama perempuan yang dihormati yang pertama adalah Maryam alaihissalam, isteri ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Daripada nama Maryam ni dinamakan Maryam. Sebab bangsa lain tak namakan dia Maryam, Melayu menamakan Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta masudi wa ridaka madribi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Minta maaf lah tuan-tuan. Saya cakap rombau lah kan, rombau. Selilit dua lilit, selilit dari timur, jalan berlilit-lilit tu yang lambik timur. Kejap lagi kita nak tunggu Ustaz Amin sampai. Jadi pada petang ni kita dulukan perbentangan daripada Dr. Hasanuddin kita berkenaan senjata api ataupun meriam, Ustaz. Jadi saya persilakan Dr. Hasan untuk meneruskan apa yang dibuat kajian selama ni, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengacara majlis Al-Fadil Ustaz Amir, yang saya muliakan moderator pada petang ini Encik Haris ataupun masyhur dikenali sebagai Tok Siap Rembau. Sekarang ni masa diberi saya berapa minit ni? Ikut suka Okey, hari ini saya membawa sebuah tajuk yang sangat jarang dibahaskan. Saya sering dijemput untuk membentangkan tentang ketamadunan alam Melayu ni dalam pelbagai aspek. Dari segi kerajaan, kedatangan Islam, banyaklah saya buat pembentangan, tetapi tentang senjata api ni memang jarang dibentangkan. Ini pada petang ni saya nak bentangkan sikit tentang senjata api lah. Sebab kalau nak buat bentang tentang senjata api ni tuan-tuan, kita kena ada slide. Sebab kalau tidak, dia tak dapat gambaran. Sebab tajuk berkenaan senjata api ni adalah sebuah tajuk yang telah nadir ataupun telah lama ditinggalkan ataupun kurang dibahaskan. Jadi dengan sebab itu perlu ada slideshow. Okey, next. Pengenalan kita buat pengenalan. Next. Senjata api kita dah lama pakai. Sebelum kedatangan barat lagi, orang pedagang-pedagang Arab telah memperkenalkan penggunaan senjata api pada orang Melayu. Buktinya apa? Buktinya tuan-tuan, ketika Melaka berperang dengan Portugis pada 1511, Portugis sendiri telah mencatatkan bahawa orang-orang Melaka ni berperang dengan Portugis dengan senjata api. Portugis sebut bahawa Melaka ada 8,000 pucuk lebih kurang 8,000 pucuk senjata api yang dapat ditawan oleh Portugis. Portugis cuma dapat rampas cuma 3,000 saja. Lagi 5,000 telah dibawa ke mana-mana. Dan daripada 8,000 tu pelbagailah, termasuklah meriam dan juga istinggar. Senapang ni lah. Dan orang Melayu ini, Portugis mencatatkan bahawa mereka ini mahir membuat senjata api setanding dengan Jerman. Maknanya pada zaman itu orang Jerman dah buat senjata api, orang Melayu mahirnya sama dengan orang Jerman. Itu pencatatan dari Portugis. Okey, next.
Next. Ni panjang lah, saya takut masa saya tidak sempat. Next. Sampai jenis-jenis ya. Sampai pada jenis-jenis. Okey, next. Okey, jenis. Patah balik. Jenis. Jenis tadi. Tadi patah balik slide tadi. Ni jenis-jenis senjata api. Orang Melayu dulu mereka menggunakan beberapa jenis senjata api. Yang pertama meriam, kemudiannya istinggar, kemudiannya pemuras, terakul dan periuk api. Kita juga dulu ada periuk api. Apa dia meriam, istinggar, pemuras. Saya akan terangkan dalam ringkas ya. Okey, next. Meriam dulu. Next. Melayu ni dia ada 6 jenis utama. Jenis meriam dia kategorikan kepada 6 utama. Yang pertama meriam agung. Yang kedua lela. Ketiga rentaka. Keempat meriam kecil. Kelima meriam kaluk. Keenam bedil tombak. Ini saya rasa ramai yang tidak pernah dengar nama-nama ni kan. Malah punya mendasarnya, punya menguasainya ilmu senjata api. Sehingga meriam pun mereka banyak jenis. Okey, yang pertama meriam agung. Next. Meriam agung ni dia ada ciri-ciri lah. Meriam agung ni dia meriam yang besar. Next. Ni antara meriam agung lah. Meriam agung yang dibuat oleh orang Melayu, meriam Seri Petani. Zaman dulu, meriam agung tidak digunakan untuk membunuh orang. Meriam agung ini digunakan untuk memecahkan tembok ataupun menghancurkan perahu. Dia itu antara penggunaan yang fungsinya lah. Next. Ini juga meriam agung. Patah balik ya. Meriam agung. Patah balik. Patah balik. Bukan next. Okey, ni saya cerita sejarah sikit ni. Dulu Patani ini dibuat oleh Patani. Patani ni antara tempat yang banyak membuat senjata api, termasuk meriam-meriam. Di Patani sampai sekarang ada nama tempatnya Tanjung Bedil. Kampung Tanjung Bedil itu adalah tempat tempat membuat meriam. Ini antara ni meriam yang Patani ketika perang dengan Siam rampas. Dia ada 3 pucuk meriam agung. Yang ini 2 lagi terjatuh dalam laut. Tinggal sepucuk dibawa ke Bangkok. Sekarang ada di Bangkok. Dan meriam Patani ni dulu kalau menurut pencatatan daripada Andaya, dia menulis bahawa dulu ada pelayar daripada Belanda sampai ke Patani. Dia merekodkan bahawa bunyi meriam ini, tembakan bunyi meriam ini boleh didengar sehingga 40 km panjang, jauh jarak didengarnya. Kehebatan bunyi tembakannya. Next. Ini saya buat kajian lah. Next, nak cerita panjang. Stop. Tak tadi patah balik tadi. Okey. Ini pula di London tuan-tuan. Ini meriam Sultan Sulaiman Shah. Ini kerajaan Singgora, kerajaan Melayu Singgora. Meriam ni sangat istimewa. Saya pergi ke tempat ni. Ini adalah hospital di Chelsea di London. Dia banyak meriam. Tetapi cuma sepucuk meriam ni saja yang diletakkan di courtyard di tengah-tengah. Sebab apa? Sebab meriam ni sangat istimewa. Meriam ini dibuat oleh kerajaan Melayu Islam Singgora. Sekarang ni Songkla. Kemudiannya bila Singgora perang dengan Siam, Singgora kalah, dirampas oleh Siam. Kemudiannya Siam perang dengan Burma, Siam kalah, dirampas oleh Burma. Kemudiannya Inggris perang dengan Burma, Burma kalah, dirampas oleh Inggris. Itulah sebab dia dibawa ke Singgora. Tapi ini meriam ini dibuat, ada dia punya tanda-tanda, ada dia punya penanda dia bahawa dia memang dibuat di Singgora, dibuat oleh Singgora. Next. Apa yang istimewa? Next.
Apa yang istimewa pada meriam ini tuan-tuan? Terkandungnya syair-syair jihad. Pada meriam itu diletakkan syair-syair jihad. Ini syair-syair jihadnya ini juga sangat istimewa. Saya nak bacakan, nak terangkan, nak ulas ini perlukan masa yang panjang. Okey, next. Okey, ini juga adalah meriam agung. Next. Kita lihat daripada sisi tepi dia. Tengok, sangat besar. Ini memang meriam dikatakan buatan Sultan Agong. Tuan-tuan boleh tengok filem Sultan Agong, Sultan Mataram. Ini zaman ini juga banyak menghasilkan meriam. Meriam ini pernah digunakan untuk berperang dengan Belanda dulu ya. Okey, next. Bukti meriam ini bukan meriam asing. Ada tulisan Jawa di pada atas meriam ini. Memang adalah meriam agung, dibuat oleh Sultan Agong. Next. Ini juga adalah meriam agung. Meriam agung kesultanan dibuat oleh Kesultanan Demak, kemudiannya dihadiahkan kepada Kesultanan Banten. Digunakan ketika jihad berperang melawan Portugis. Ini meriam agung Kesultanan Banten. Okey, next. Ini juga di London, tuan-tuan tengok sangat cantik meriam yang tengah-tengah ni. Ini adalah meriam agung Kesultanan Palembang Darussalam. Pada atas dia di bahagian belakangnya ada nama Sultan Palembang, Sultan Ahmad Najmuddin. Tengok tuan-tuan, dia punya corak sulur bayur, ada falsafahnya yang kemudian saya akan terangkan. Okey, next. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis lela. Lela ni lebih kecil daripada meriam agung. Kalau meriam agung tidak digunakan dalam perang laut. Tetapi lela memang digunakan dalam perang di laut ataupun di perairan, sama ada sungai ataupun laut. Dulu orang-orang Melayu dulu, mereka membuat perahu, ada tempat dilubangkan pada perahu itu untuk diletakkan cangkak lela-lela ni. Okey, next. Dan sejarahnya sangat panjang. Ini antara lela, saya buat perkajian tentang lela. Lela yang dibuat oleh orang Melayu. Kalau nak tahu, next. Kalau nak tahu beza Melayu dengan yang Barat punya adalah pada motif-motif dia. Ini juga sama. Ini di berhampiran dengan Istana Landak, Kerajaan Landak, Kerajaan Melayu Landak. Terletak di Kalimantan. Ini meriam lama. Next. Lela, next. Inilah meriam panjang, meriam Banjar. Yang ini ditemui di Marawi, di Mindanao, Filipina. Orang dulu uhuah Islamiah ni sangat kuat. Bila orang-orang Mindanao mereka berperang dengan Spanyol, maka orang-orang Banjar di Kalimantan ni mereka mengutuskan senjata api untuk bantuan jihad, termasuk meriam ini yang dinamakan sebagai meriam lela Banjar. Ini sangat panjang ni. Dia ada motif harimau, ada motif pucuk rebung dan sebagainya. Next. Di Marawi. Next. Yang ini adalah lela yang dirampas oleh James Brooke di Sarawak. Pentadbir Inggeris di Sarawak, Brooks, dia telah merampas daripada di perairan Borneo tu. Dia telah merampas daripada orang tempatan lah. Lalu dibawa ke England. Ada ikan lumba-lumba, motif ikan lumba-lumba dan juga motif pucuk rebung. Next. Kemudian rentaka. Rentaka saiz dia lebih kecil lagi daripada lela. Next. Dan ini adalah rentaka di Brunei. Next. Ini juga adalah rentaka di Istana Sanggau. Dan nama-nama ni tuan-tuan, memang nama-nama berasalkan daripada Arab. Ini perkajian daripada saya lah. Kenapa nama meriam? Kenapa nama lela? Kenapa nama rentaka? Dulu senjata api ni orang Melayu klasifikasikan sebagai senjata perempuan atau senjata betina. Sebab apa? Dia digunakan untuk perang jarak jauh. Tuan-tuan, saya ada buat perkajian tentang strategi perang orang Melayu.
Dia ada masa dia akan gunakan, dia ada masa, ada peringkat perang, dia akan gunakan senjata perempuan dulu, senjata betina dulu. Dia akan gunakan meriam dulu, kemudian baru dia ada peringkat dia guna lela. Lepas tu barulah bila ke hadapan lagi baru dia guna senjata jantan. Senjata jantan ni senjata perang jarak dekat seperti keris, pedang dan sebagainya. Sebab itulah nama dia diambil daripada nama-nama perempuan yang dihormati dalam hikayat-hikayat Melayu, dalam tradisi orang-orang Melayu. Nama perempuan yang dihormati yang pertama adalah Maryam alaihissalam, isteri ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Daripada nama Maryam ni dinamakan Maryam. Sebab bangsa lain tak namakan ni Maryam, Melayu menamakan Maryam. Kemudian Laila daripada Laila dan Majnun, hikayat Laila. Laila daripada nama Laila itulah dinamakan sebagai Laila. Cuma rentaka itu juga daripada Arab juga, daripada perkataan itlaqo, maknanya tembak. Itlaqo, daripada perkataan itlaqo tu, pelesetan daripada itlaqo tu, maka dapat nama rentaka. Itu daripada segi dia punya nama dia. Okay, next. Next. Ini sama juga rentaka. Next. Ini jenis-jenis lagi. Okey, kita sudah ketibaan Ustaz Abdullah. Selamat datang Ustaz. Okey. InsyaAllah Ustaz, amin. Okay, Kanda amin. Saya jemput ke atas. Okey, meriam kecil Kemudian jenis yang keempat meriam kecil. Okey, next. Okey, meriam kecil ini tuan-tuan, apa guna meriam kecil? Meriam kecil digunakan dia digunakan dalam perang tapi bukan untuk membunuh. Dia digunakan sebagai isyarat perang. Orang-orang dulu kalau nak bagi isyarat, ada kod-kod dia tu dalam perang digunakan meriam kecil, ataupun nak panggil mesyuarat, nak panggil untuk bermesyuarat dan sebagainya, dia akan gunakan meriam kecil. Ini antara meriam kecil yang saya buat kajian ditemui di Pulau Buton di Sulawesi. Okay, next. Ini meriam, sepanjang pekajian saya tentang meriam Melayu, senjata api Melayu, ini meriam paling kecil saya pernah jumpa. Ini di Negeri Sembilan tuan-tuan, kepunyaan Datuk Kelana Putera meriam ini. Dan dia sangat kecil besar jari. Meriam ni memang digunakan untuk panggil bermesyuarat. Dulu kalau Datuk Kelana nak panggil anak-anak buahnya mesyuarat, dia akan meletuskan meriam ni. Dia akan tembak meriam ni, bunyi, anak buah yang tahu, Datuk Kelana panggil mesyuarat di rumah dia. Ini kegunaan meriam kecil sebagai alat komunikasi. Okey, kemudian next. Meriam kaluk, ini jenis yang kelima. Meriam kaluk ni dia bulat tetapi pendek. Ini memang orang Melayu dulu dah guna, dan dia ini memang asal daripada Uthmaniyah. Ini saya nak cerita pun panjang lah. Aliran teknologi Uthmaniyah ke alam Melayu tu nak cerita panjang. Meriam kaluk ni, okay, next. Dia tembak secara mendongak. Untuk digunakan selalunya untuk menenggelamkan sampan. Dulu perahu, orang Melayu dulu macam ni, dia perang perahu dengan perahu, dia bawa meriam kaluk, jadi didongakkan, ditembak, kena perahu pihak lawan, dia boleh menenggelamkan perahu pihak lawan. Ini juga bukan digunakan untuk membunuh, cuma digunakan untuk membinasakan perahu, kubu dan sebagainya. Next. Meriam kaluk tak banyak, susah nak jumpa. Antara yang saya jumpa adalah di Istana Kesultanan Pontianak, masih ada lagi meriam kaluk. Kemudian next. Yang ini tuan-tuan, meriam kaluk dulu di Aceh. Aceh ini dia dapat bimbingan daripada Uthmaniyah lah. Jadi dengan sebab itu meriam kaluk ni telah dibuat oleh Aceh, kemudian dirampas oleh Belanda. Itu meriam agung beserta dengan meriam kaluk. Jadi Belanda rampas, sekarang ni Belanda bawa ke Belanda lah. Banyak di Museum Brownback sekarang ya. Ini meriam kaluk yang digunakan oleh mujahid Aceh, pejuang-pejuang Aceh ketika mereka berperang melawan dengan Belanda. Next.
bedil tombak kemudian jenis meriam Melayu yang lama, yang kuno ini lebih lama lagi. Dalam pencatatan Mahuan sudah ada bagaimana orang Jawa menggunakan bedil tombak. Dia kalau meriam kaluk dia besar tetap pendek, dia diameter dia besar tapi dia pendek. Tapi bedil tombak ni dia diameter dia kecil tetapi dia panjang. Dan dulu digunakan kalau perang secara gerila ni, mereka selalu serang dan hendap ni, memang ni antara senjata yang digunakan sebab dia ringan. Next. Bedil tombak juga tidak banyak dijumpai. Antara yang saya jumpa sepanjang pengalaman pengajian saya jumpa di Sambas, Kalimantan Sambas, adanya meriam bedil tombak. Sedangkan bedil tombak ni memang banyak saya dah baca sumber-sumber tentang perang jihad di alam Melayu ni, memang antara senjata yang utama yang digunakan adalah bedil tombak. Okey, next. Dan inilah fungsi-fungsi dia. Meriam agung digunakan untuk meruntuhkan kubu, lela untuk perang di Pairan dan juga untuk pecahkan dinding, rentaka untuk membunuh musuh, meriam kecil alat komunikasi, meriam kaluk menenggelamkan perahu, dan bedil tombak untuk perang gerila. Next. Tuan-tuan, ini nama-nama bahagian pada meriam. Kalau kita tengok keris, dia ada nama-nama dia. Sampil lah, ekor cicak lah. Macam mana keris, meriam juga sama. Dia ada nama-nama dia. Mulut, pistaran, kancing, lubang sumbu, gambam, geganok. Di belakang ni geganok, tuan-tuan. Ni semua ada fungsi dia. Ni cangkak. Cangkak ni digunakan supaya boleh laras, sentiasa boleh laras. Kancing digunakan untuk mengangkat. Tuan-tuan, pistaran untuk menenang bagaimana jarak tembakan yang tepat dan sebagainya. Geganok untuk melaraskan. Geganok itu dia biasanya ada lubang untuk dicucuk kayu padanya, ataupun sebab meriam ni dia panas, ataupun dia kalau tidak lubang pun supaya buluh boleh dimasuk dalamnya. Kemudiannya dia ada gambam ni tempat ubat bedil untuk mampatkan ubat bedil. Kemudian batang lara dan sebagainya lah. Cangkak ni untuk supaya dia boleh dibusing. Dulu dia ada tempat lela lah, ataupun rentaka, dia punya kaki dia, ataupun ada tempat yang dibuat di perahu-perahu. Dan masukkan cangkak ni maka dia boleh laras. Okay, next. Ni subjenis. Next. Banyaklah lagi. Meriam Melayu lebih banyak lagi. Ada jenis cekbang, jenis meriam sepinggang dan macam-macam lah. Ini cekbang. Cekbang ni dia ada bekas peluru macam ni. Dan penyelak. Ini juga meriam lama. Jenis lama. Ini sub jenis. Okay, next. Saya nak terang pun takut masa tak cukup ya. Okay, next. Okay, next. Ini kaedah pengoperasian cekbang. Okey, kemudian kita ada istingga. Istingga ni kalau zaman sekarang ni kita katakan sebagai senapang Melayu lah. Okey, next. Ni senapang Melayu, ini adalah istinggar yang digunakan dalam perang Aceh. Saya juga banyak mengkaji tentang istinggar, termasuk istinggar yang digunakan dalam perang-perang yang lain, termasuk perang Paderi dan sebagainya. Dalam ilmu Melayu, dia ada ilmu menembak istinggar, mengendalikan istinggar. Itu juga memang sebuah ilmu yang panjang lah untuk dibahaskan. Dan ada juga falsafah dia. Dan mereka falsafah ni seperti tawajuh, rabitah dan sebagainya, itu dalam perbahasan yang sangat panjang. Okey, next. Ini adalah pencatatan daripada William Lodgewick yang dia datang ke Banten pada 1596 bersama dengan seorang lagi pelayar Belanda, dia daripada Belanda, dia dengan Cornelis Hotman yang terbunuh dengan Laksamana Kamala Hayati di Aceh tu. Ketika sebelum dia terbunuh di Aceh, dia sampai ke Banten dulu dengan William Lodgewick ni. Maka William ni dia telah melukis bahawa tentera Banten telah pun menggunakan istinggar. Maknanya dah lama dah. Orang Melayu tak heran. Maka Melaka sendiri pun sudah lama menggunakan istinggar. Sebelum kedatangan penjajah barat, tentera-tentera di alam Melayu telah lama menggunakan istinggar. Next.
pemuras ya. Pemuras ni dia lebih kurang macam istinggar, cuma dia lebih pendek dan dia diameter mulut dia lebih besar. Dia digunakan untuk tembakan secara rambang. Next. Ini ya. Mulut dia besar, tembakan secara rambang. Kalau istinggar tu, peluru dia sebiji, dia masuk sebiji sebab dia tembak sebiji. Tapi kalau pemuras dia akan masuk peluru banyak. Jadi sekali tembak, sekali diletuskan ubat bedil, maka peluru akan pergi banyak. Ini digunakan dalam perang gerila, digunakan untuk tembakan secara rambang. Okey, next. Ini pemuras Aceh lah. Pemuras tentera Aceh digunakan dalam perang melawan Belanda. Next. Next, ini pemuras juga. Next. 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 Terakul pula pistol. Ini sebuah jenis senjata Melayu. Okey, next. Ini dalam hikayat-hikayat Melayu memang sudah lama digunakan. Tuan-tuan boleh merujuk misal Melayu, contohnya Tufat An-Nafis. Memang orang Melayu gunakan ini. Pemuras istinggar terakul memang lama dah digunakan. Okey, next. Kemudian kita juga, orang-orang dulu juga antara senjata dia adalah periuk api. Ini juga terkandung, dicatat oleh Tun Sri Lanang dan Surah Latu As-Salatin ada. Pencatatan dari Portugis juga sama. Menyatakan bahawa orang-orang Melaka dulu, antara senjata yang mereka gunakan ketika berperang dengan Portugis adalah periuk api. Next. Okay, next. Okay, kita dulu ada ilmu bedil ya. Orang-orang Melayu telah mencatatkan ilmu-ilmu bedil yang merangkumi macam mana cara menembak, bagaimana membuat ubat bedil, bagaimana membuat peluru, bagaimana membuat senjata dan sebagainya. Okay, next. Dan ilmu-ilmu ini ditulis dalam manuskrip. Sekarang ni ada beberapa manuskrip dekat Dewan Bahasa dan Pustaka ada, dekat Perpustakaan Negara ada manuskrip berkaitan dengan ilmu bedil. Okay, next. Ini ya, kalau kita merujuk kitab ilmu bedil dia tunjuk jikalau hendak menembak berperang sekira-kira jauhnya 60 depa, jangan dituju pada tubuh, melainkan tuju pada kakinya, maka betullah tembakannya. Ini antara teknik menggunakan istinggar dulu dinyatakan dalam kitab ilmu bedil. Itu pun banyak falsafah dia. Okay, next. Okay, ni saya skip lah, ini panjang kalau nak bahaskan ya. Next. 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 Kita juga ada ilmu tentang peluru Next. Next. Tuan-tuan tengok peluru Melayu ni sama saja Next. Okay, next. 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 Ini apa bahan-bahan dia menghasilkan. Okay, ni stop. Tadi patah balik tadi. Saya terangkan sedikit kepintaran orang Melayu dulu. Okey tuan-tuan ya, ini manuskrip yang ditemui di Aceh yang sahabat saya berikan pada saya. Ini adalah ilmu membuat peluru orang Melayu kita dahulu, nenek moyang kita dahulu. Peluru pun ada jenis, macam-macam jenis. Ini adalah jenis-jenis peluru berserta dengan namanya. Tuan-tuan tengok peluru tadi sama aja kan. Kalau tengok gambar dia, sebenarnya dia ada jenis-jenis dia tu. Dan dia ada nama-namanya tu. Antaranya namanya menurun darah, Semala Al-Maut, lidah anjing, selangka bumi. Ini ada nama-nama ini. Ini ada nama-nama ini tentang peluru saja. Okey, next. Next. Kita juga ada tempat menyimpan peterum. Next. Dalam ilmu bedil Melayu juga ada cara macam mana nak tembak waktu hujan, bagaimana nak menjaga senjata meriam ataupun istinggar jangan bagi basah semasa hujan, guna tawas dan sebagainya, adalah teknik-tekniknya. Okey, next. Next. Okey, kita mula pada falsafah Okey. Tuan-tuan, sepanjang pengalaman saya mengkaji tentang senjata api Melayu, terutamanya meriam, pada meriam Melayu selalunya dia ada motif-motif. Pada motif-motif itu dia bukan saja-saja, bukan sekadar hiasan, bukan sekadar untuk cantik, tetapi dia ada maksud yang tersendiri, yang mana maksud itu sangat berkaitan dengan ilmu
ketenteraan dan juga perang. Saya tunjukkan sebagai contohnya. Next. Ini motif-motif dan hiasannya, dia ada maksud dan falsafah yang tersirat di sebalik motif-motif itu. Next. Pertama, banyak meriam Melayu dia ada pucuk rebung. Dia mesti ada, dia bukanlah semua, tapi kebanyakan meriam Melayu dia paparkan motif pucuk rebung pada meriam tu. Sebab apa tuan-tuan? Pucuk rebung ni dia melambangkan kesabaran, kebijaksanaan, kepintaran dan kepekaan. Ini memang sifat yang ada, patut ada dalam tentera semasa berjuang. Okay, next. Pucuk rebung pada meriam-meriam dia banyak jenis. Ini antara jenis yang saya dapatlah. Dia ada pucuk rebung sekuntum, pucuk rebung kuntum mambang, pucuk rebung kuntum dewa. Ini antara pucuk rebung yang ada pada meriam Melayu. Next. Ini contoh tuan-tuan, ini pucuk rebung. Ini adalah pucuk rebung. Banyak lagi meriam-meriam ni yang ada pucuk rebung. Tengok tuan, itu pucuk rebung. Bawah tu bunga teratai, itu ikan lumba-lumba. Okey, next. Selain daripada pucuk rebung, dia selalunya ada juga meriam yang ada motif tampuk manggis. Tampuk manggis ini dia adalah lambang akhlak yang baik, mulia. Maknanya nak terang ke sini, orang Melayu, orang Islam ni ketika berperang pun mesti junjung akhlak mulia. Macam yang digariskan oleh dalam Islam lah. Ketika berperang tak boleh meruntuhkan rumah ibadat, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh perempuan kan. Kalau kita tengok Israel sekarang ni, dia perang tanpa berakhlak. Macam mana dibuat pada Hamas. Tetapi orang Melayu sebab berakar agama Islam tu mengakar dalam bangsa Melayu, dia sangat pentingkan akhlak ketika berperang. Dan akhlak itu digambarkan, dizahirkan pada motif tampuk manggis yang dipahatkan pada meriam-meriam. Next. Next. Ini contoh contoh tampuk manggis. Tampuk manggis motif ada banyak lagi dah, ni salah satu. Next. Kemudian bunga teratai ni dah lama dah ada. Zaman sebelum Islam telah ada. Tetapi apabila masuk zaman Islam, konsep teratai itu diselaraskan dengan Islam yang membawa maksud bahawa motif teratai dalam Melayu ni adalah keimanan kepada Allah. Okey, next. Dan dalam banyak meriam Melayu sangat banyaklah, ini antaranya. Selalunya diletakkan pada bahagian gambam. Teratai diletakkan pada bahagian gambam pada meriam, melambangkan falsafah dia, keesaan kepada Allah. Next. Next. Ini juga sama juga. Teratai, motif teratai sama ada pada gambam, hulu meriam ataupun pada mulut dia. Okey, next. Selain daripada teratai, keladi juga. Keladi sangat banyak terzahir pada meriam Melayu. Yang mana keladi ini sifat dia tahan lasak. Dengan sebab itu keladi ini dia senang tumbuh di mana-mana dan dia tahan lasak. Dan keladi ini dia disifatkan lambang kepada, kalau ada motif keladi pada benda budaya Melayu termasuk meriam, dia melambangkan sebagai tahan lasak. Jadi dengan sebab itu tentera Melayu apabila berperang mereka kena ada sifat tahan lasak. Okey, next. Ini adalah contoh tuan-tuan. Keladi pada meriam Melayu. Di gambam ni sama ada keladi ataupun bunga teratai lah yang diletakkan pada gambam. Okey, next. Kemudian ada motif yang lain namanya susun sirih sekawan. Susun sirih sekawan ni lambang daun sirih yang disusun. Dulu dia melambangkan lambang kecintaan kepada seseorang dan juga lambang penghormatan, juga lambang setia kawan. Orang-orang dulu kalau sahabat dia pergi ke rumah,
dia akan jamu kan. Antara yang dijamu yang paling utama adalah dengan daun sirih yang disusun dengan rapi ya. Dan sebab itulah motif susun sekawan ni lambang kepada semangat setia kawan ya. Next. Ini contoh tuan-tuan ya. Contoh. Ini contoh pada meriam ni dia ada sirih susun sekawan. Pada banyak meriam ada. Dan kalau tengok meriam Melayu ni, motif dia itu saja. Dia tak ambil motif-motif yang lain. Motif dia pusing-pusing itu saja. Okey, next. Sebab itulah dia ada sebab dia meletakkan motif-motif tu, bukan saja-saja. Dia sangat berkaitan dengan perang. Okey, next. Kemudian ada naga. Naga ni lambang kebesaran dan kekuasaan. Ini memang banyaklah kemuliaan juga. Next, kalau perang matlamatnya itulah untuk capai kemuliaan dan juga kebebasan. Ini antara motif naga yang ada pada meriam. Next. Yang ini juga banyak saya temui. Antaranya adalah meriam di Istana Sanggau. Nampak tu? Pada meriam itu jelas sekali bermotif naga. Okey, next. Kemudian kuda laut ataupun di Indonesia dia panggil sebagai unduk-unduk. Kuda laut atau unduk-unduk. Kuda laut ni dia memang walaupun jalan dia perlahan tapi dia dikenali sebagai binatang yang tahan lasak di laut. Dengan sebab itu motif dia adalah supaya tentera-tentera ni dia bersifat tahan lasak ketika berperang di laut. Okey, next. Ini antara sebagai contohlah meriam yang ada motif kuda laut dipasang pada kancing. Juga ada yang dipasang pada pistaran kuda laut. Okey, next. Kemudian ikan lumba-lumba selain daripada kuda laut, juga ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba ni binatang habitat asal di lautan alam Melayu. Kalau tuan-tuan naik kapal di belah-belah Maluku, belah-belah daripada Lombok nak ke Bali, pagi-pagi akan boleh jumpa tu. Senang aja jumpa ikan lumba-lumba. Saya ada pengalaman lah naik kapal tu di Maluku tu. Memang senang jumpa, banyak. Maknanya dulu orang-orang Melayu ni dia senang lihat ikan lumba-lumba ni. Dan ikan lumba-lumba ni dilambangkan sebagai ketangkasan dan kecerdasan di laut. Sebab itulah dia diletakkan pada meriam, falsafahnya itu supaya tentera yang berperang di laut bersikap cerdas dan tangkas. Okey, next. Ini adalah ikan salah sepucuk meriam Yang ini kalau tak silap saya di Siak yang diletakkan motif ikan lumba-lumba. Next. Kemudian buaya ni memang terkenal binatang dua alam yang gagah, garang dan gagah di laut dan di darat. Maka diterapkan pada meriam supaya tentera-tentera ini, falsafahnya supaya tentera ini, mereka ini garang dan gagah di darat dan di laut. Okey, next. Ini antara contoh buaya itu meriam bentuk buaya, atasnya pun ada buaya. Ini meriam yang atasnya ada buaya. Saya juga telah menemui banyak meriam yang ada motif buaya. Okey, next. Ini salah sebuah contoh lah. Ketika saya buat perkajian ini di Istana Sanggau, tuan-tuan. Tengok ni meriam motif naga dan juga meriam motif buaya. Ini meriam motif buaya, buaya atasnya buaya. Ini melambangkan gagah di laut dan gagah di darat. Gagah di air dan gagah di darat. Okey, next. Ini juga sama juga meriam yang ada buaya juga. Motif buaya. Next, ada 2 ekor buaya tu. Okey, next. Kemudian selain daripada buaya, harimau motif harimau ni harimau ni memang kita telah mafhum lah apa tu binatang yang gagah di darat sebagai raja rimba Sebab itu meriam bila diletakkan harimau, motif dia supaya tentera ini dia gagah di darat Okey, next. Ini antara meriam
Meriam Banjar tadi di Marawi, hujung pada pistaran di depan diletakkan motif harimau. Next. Ni juga ada juga kadang-kadang ni jenis-jenis antara bentuk-bentuk dia. Next. Selain daripada harimau, katak juga sering diletakkan pada meriam. Katak ni lambang tangkas, binatang yang tangkas. Next. Tangkas dan lincah. Kalau kita nak tangkap katak ni pun susah juga, dia lincah. Juga sering. Ini tadi susun sirih sekawan ni dengan katak. Next. Ni sebagai contoh. Ni sepucuk meriam, dia ada motif katak, ada motif keladi, motif susun sirih sekawan, ada semut beriring. Nanti saya terangkan semut beriring apa dia, dan juga lumba-lumba. Jadi kadang-kadang dalam sepucuk meriam tu pelbagai motif ada pada meriam tu. Dan motifnya itu saja. Kalau kita kaji meriam dengan banyak, saya alhamdulillah Allah merezekikan saya lebih 100 pucuk meriam. Lalu saya kaji daripada Filipina sehingga ke UK. Dia memang motifnya itu saja. Next. Semut beriring tuan-tuan, semut beriring ni adalah motif yang dimujaratkan. Maknanya dia dah dibuat bentuk lain. Dia asalnya semut beriring, tetapi bila dimujaratkan dia jadi macam pintalan. Kalau tuan-tuan tengok meriam di belakangnya ada macam tali pintalan, itu bukan tali pintalan, itu adalah semut beriring. Semut beriring ni adalah lambang kerja berpasukan yang taat kepada pemimpin. Selalu semut beriring ni dia ada ketua dia di depan sekali. Jadi ketua ni yang lain akan ikut. Jadi semut beriring itu adalah falsafah dia adalah taat kepada pemimpin dalam pasukan perang itu. Next. Ini selaras dengan surah An-Naml juga. Okey, ini sebagai contoh tuan-tuan. Itu empat tu. Meriam di belakang tu ni, meriam ni di Kuala Kangsar. Dia motif ikan lumba-lumba dan juga semut beriring di belakang dia. Okey, next. Tu ikan pintal. Ini lebih jelas sekali. Ini meriam di Siak, nampak belakang tu tuan-tuan. Yang bawah sekali, meriam dia macam ada tali pintal. Itu motif semut beriring sebenarnya. Okey, next. Itu bawah ada harimau juga. Okey, itik sekawan. Itik sekawan ni juga adalah motif yang dimujaratkan, sama seperti semut beriring. Dia asalnya itik tetapi dimujaratkan nampak seolah-olah seperti bunga. Okey, next. Itik ni bermaksud itik ni kalau dia pulang petang, dia tak akan asing-asing, dia akan sekali. Itik sekawan. Jadi itik sekawan ni lambang perpaduan. Jadi tentera Melayu ni, tentera di alam Melayu, kalau berperang mereka ni mesti tak boleh saling bercanggah. Mereka kena ada perpaduan. Jadi kepentingan untuk perpaduan tu diterjemahkan dalam motif itik sekawan. Ini dia punya sudu dia, kepak dia. Banyak juga di meriam-meriam. Itu sebagai contoh tu. Itik sekawan. Next. Saya rasa banyak sangat masa saya ambil. Rasanya tetap hadirin menunggukan Ustaz Abdullah ni. Dan juga ini juga antara motif yang penting yang banyak adalah pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar ni adalah pedang cabang 2. Dan pedang Zulfikar ni memang terkenal lah sebagai pedang Nabi, antara pedang Nabi, sehingga kan kalimah Arab yang masyhur la saif illa Zulfikar. Okey, tengok next. Dan pedang Zulfikar ni bukan saja ada pada meriam. Selalunya orang Melayu, dia menggambarkan pedang Zulfikar ni, selalunya dia ada 2 tempat. Sama ada meriam atau bendera. Kalau tahu bendera ataupun panji, sama ada Aceh Darussalam, kemudian Banten, kemudian Riau. Selalunya bendera perang, mereka akan guna bendera Zulfikar. Saya dah tengok dah panji perang Kesultanan Ternate sama juga. Pedang Zulfikar juga, Riau sama juga, banyaklah. Dengan itu saya juga merasakan bahawa ketika Melaka lawan dengan Portugis, panji perangnya juga ada memakai panji perang dengan berlogokan pedang Zulfikar. Ini sangat motif ini sangat penting dalam perang.
Sebab itu dia ada dua tempat je. Sama ada di panji perang atau pada meriam. Ada juga pada senjata yang lain, tapi dia jarang. Banyak pada meriam. Kalau meriam Melayu memang banyak. Meriam Melayu yang ada motif pedang Zulfikar. Ni, pedang cabang dua. Okay, next. Yang ini adalah meriam agung tadi yang saya tunjuk di Banten ya. Yang ini saya panjat tu, saya tangkap gambar di tengah-tengahnya tu dia ada syair yang ditulis. Sebab itu meriam ni bukan meriam Portugis, jelas sekali. Ini adalah meriam tempatan jurutera dia Turki Osmania, dibuat oleh Demak, kemudian dihadiahkan ke Banten. Jelas sekali sebab apa meriam tempatan dia ada ada syair-syair Arab pada atasnya. Yang tengah-tengah tu dia tulis apa? Next. Dia tulis ya. Inilah bahasa Arabnya, la fatang ila Ali, la saif ila Zulfikar ya. Tiada pemuda melainkan Sayyidina Ali, tiada pedang melainkan Zulfikar. Ini dia punya gambaran dia. Gambar yang tadi yang ada macam 3 siling tu, yang di tengah-tengah tu syairnya ni. Dia kalau nak terangkan tentang, nak bahaskan tentang motif-motif Melayu pada meriam ini sebenarnya banyak. Saya bawa sebahagian saja. Sebab tak cukup masa. Dia ada wafak juga, ada syair-syair Arab, ada kalimah tauhid. Itu semua ada perbahasannya lah. Okay, next. Kemudian juga yang banyak juga adalah motif 8 penjuru arah mata angin ataupun dinamakan sebagai tapak 8. Sama ada diterjemahkan dalam bentuk bunga, sama ada diterjemahkan dalam bentuk matahari ataupun dalam bunga teratai dan sebagainya. Dia ada motif tapak 8 yang menunjukkan bahawa melambangkan falsafah dia. Tapak 8 ni kebebasan. Maknanya kita bebas melangkah ke mana. Tentera ni kita berperang supaya bebas. Macam di Gaza sekarang ni, mereka tidak dapat bergerak ke banyak arah. Dengan tembok lah, telah dihadang dengan tembok. Ustaz Abdullah Amin banyaklah pengetahuan tentang ni, boleh tanyalah nanti. Jadi dengan sebab itu mereka ni tidak bebas bergerak 8 arah. Jadi Melayu falsafahnya kita berperang ni, yang pertama kita mesti bebas supaya dapat bergerak ke semua arah. Kemudiannya kita juga kena berhati-hati daripada 8 arah. Kalau tuan-tuan mengkaji tentang silat juga sama. Silat ni banyak silat, asasnya adalah 8 penjuru ni, 8 penjuru angin. Banyaklah dalam alam Melayu, silat juga, pencarian hidup, tapak 8 juga dan sebagainya. Okey, next. Ni tapak 8 ni 8 mata arah angin lah. Next. Diterjemahkan. Next. Ini antara ni adalah meriam agung Banten tadi ya. Ki Amok. Ini meriam dipakai meriam, asalnya meriam Suria Majapahit, kemudian diambil oleh Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini adalah lambang rasmi Kesultanan Demak. Dengan sebab itu jelas sekali meriam ini dibuat oleh Kesultanan Demak. Lambang yang sama tuan-tuan boleh jumpa di Masjid Agung Demak. Tuan-tuan kalau pergi Masjid Agung Demak, tengok di tempat apa tu? Di bahagian mihrab dia tu, di atas itu ada juga lambang Suria Majapahit, matahari 8 arah. Kemudian kadang-kadang diterjemahkan 8 arah angin tu pada bunga teratai bunga teratai ni. Bunga teratai pada pistaran meriam ni, pistaran Cik Bang ni dibuat motif bunga teratai tetapi dengan 8 kelopak mata angin. Ni juga sama juga, bunga teratai 8 kelopak mata angin diterjemahkan pada mulut meriam. Ataupun mereka selalunya juga diterjemahkan kepada pada laras bahagian belakang. Laras bahagian belakang ni sama ada bulat mutlak ataupun dengan motif semut beriring ataupun dengan 8 segi ni. 8 segi ni juga melambangkan 8 arah angin. Next. Inilah sebahagian motif-motif dia banyak lagi ni. Pucuk rebung, buluh, tampuk magis dan ada makna-makna dia. Next. Sama juga harimau, katak, saya tak sempat lagi tu, matahari, ombak, awan larat. Ada apa tu? Lagi pagar serambi, ada sulur bayung.
awan larat dan sebagainya lah. Awan larat, ini adalah motif-motif yang biasa diterapkan pada meriam, yang mana ada berhubung dengan ketenteraan dan juga perang. Next. Sekian, terima kasih. Saya serahkan ni majlis ni pada Tuan Moderator untuk siap rembau.